Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Washita. Bertemu lagi pada video PDP sekali ini. Hari ini Cikgu akan meneruskan perkongsian tentang kaedah mengingat melalui nota ringkas perniagaan tingkatan 4, subtopik 1.2, bentuk pemilikan perniagaan. Teruskan menonton. Bagi bentuk pemilikan perniagaan, terdapat 4 bentuk pemilikan. Yang pertama, pemilikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Ketiga, syarikat. Dan yang keempat, koperasi. Jadi, pelajar bolehlah mengingat bentuk pemilikan perniagaan ini MPSK. Bagi bentuk pemilikan tunggal, perniagaan ini adalah sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Jadi pelajar ingat, satu untuk pemilikan tunggal bermakna diuruskan oleh seorang individu sahaja. Jadi perniagaan ini adalah yang paling popular di Malaysia dan tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Bagi subtopik untuk milikan tunggal ini, pelajar perlulah mengingat yang pertama, pendaftaran perniagaan milikan tunggal, di mana perniagaan ini mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Seterusnya perlu mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Dan juga pelajar perlu mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan perniagaan milikan tunggal. Terdapat 5 proses pendaftaran penubuhan perniagaan bagi perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, kita perlulah mengisi borang carian nama. Seterusnya, perlu mengisi borang A. Setelah kita mengisi borang A, kita perlu menghantar permohonan pendaftaran perniagaan kepada pendaftar perniagaan iaitu Syarikat Suruhanjaya Malaysia (SSM), dan seterusnya kita akan mendapatkan borang D atau sijil pengakuan pendaftaran perniagaan, dan yang terakhir kita perlulah membuat pembayaran RM30 bagi perniagaan yang menggunakan nama peribadi dan RM60 bagi perniagaan yang menggunakan nama trade ataupun yang menggunakan nama perniagaan. Contohnya Ahmad Enterprise. Bagaimanakah kita akan ingat? Kita gunakan kaedah mencipta akronim. Mengisi borang carian nama, cari borang A, suruh aku, suruh mengaku, bayar, suruh mengaku, bayar. Jadi ingat, pendaftaran bagi milikan tunggal, cari A, suruh mengaku, bayar. Seterusnya kita lihat bagi perniagaan perkongsian. Perniagaan ini adalah kerjasama antara 2 atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan, dan perkongsian ini tertakluk kepada 2 akta iaitu Akta Perkongsian 1961 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 pindaan 1978. Jadi bagi perkongsian ini, pelajar bolehlah ingat 2 atau lebih individu. Kerjasama 2 atau lebih individu. Dan untuk perniagaan perkongsian ini, pelajar perlulah mengingat kandungan dalam perjanjian perkongsian iaitu nama firma ataupun nama perniagaan perkongsian tersebut dan juga nama-nama rakan kongsi. Seterusnya, pelajar perlulah mengingat peruntukan-peruntukan yang berkaitan, antaranya adalah berkaitan dengan tanggungjawab dan hak-hak rakan kongsi, nisbah perkongsian keuntungan dan kerugian, dan juga tempat perniagaan dijalankan. Dan pelajar juga perlu mengetahui ciri-ciri bagi perniagaan perkongsian. Yang pertama, bilangan rakan kongsi umumnya ialah 2 hingga 20 orang.
Bagi perniagaan perkongsian yang melibatkan profession seperti peguam dan akaunten, bilangan rakan kongsinya adalah 2 hingga 50 orang dan perniagaan ini tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Seterusnya kita lihat jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Yang pertama, rakan kongsi berhad. Liability bagi rakan kongsi berhad ini terhad setakat modal yang dilaburkan dan rakan kongsi ini tidak berhak menguruskan perniagaan tetapi dibolehkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Yang kedua, rakan kongsi lelap menanggung liability tidak terhad dan tidak diaktif di dalam pengurusan dan hanya menyumbangkan modal sahaja. Yang ketiga, rakan kongsi biasa juga menanggung liability tidak terhad dan berhak dalam menguruskan perniagaan. Seterusnya, rakan kongsi aktif menanggung liability tidak terhad, aktif di dalam pengurusan perniagaan dan dibayar gaji secara bulanan. Dan yang terakhir, rakan kongsi nominal juga menanggung liability tidak terhad yang hanya rakan kongsi ini hanya menyumbangkan nama di dalam perniagaan dan tidak mengeluarkan sebarang modal. Jadi, pelajar bolehlah mengingat nama-nama rakan kongsi dalam perniagaan iaitu berhad, B, lelap, L, biasa, B, aktif, A dan nominal, N. Jadi, akronim bagi rakan kongsi perniagaan BL, BAN. BL, BAN. Seterusnya kita lihat bilangan bagi rakan kongsi dan jenis-jenis perkongsian yang ada dalam perniagaan perkongsian. Yang pertama, jenis perkongsian biasa. Bilangan ahlinya ialah 2 hingga 20 orang. Perkongsian ini melanggar liability jenis tidak terhad dan melibatkan rakan kongsi biasa seperti mana yang kita belajar tadi, jenis-jenis rakan kongsi dan berhak mengurus perniagaan perkongsiannya. Yang kedua, perkongsian berhad, bilangan ahlinya adalah 2 hingga 50 orang dan beberapa rakan kongsi menanggung liability yang terhad setakat modal yang dilaburkan dan perniagaan ini rakan kongsi tidak mempunyai hak untuk menguruskan perniagaan tetapi dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Yang terakhir ialah perkongsian liability terhad. Perniagaan ini adalah alternatif bagi perniagaan perkongsian yang menggabungkan perkongsian dan syarikat sendirian berhad dan tertakluk di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Seterusnya, bagi perniagaan perkongsian jenis liability terhad, pelajar perlu mengetahui 3 ciri bagi perniagaan perkongsian liability terhad. Yang pertama, entiti berasingan di mana pemilik dan perniagaan adalah merupakan dua pihak yang berbeza. Jadi, perniagaan mempunyai hak sama ada untuk menyaman, didakwa, memperoleh ataupun melupuskan harta. Ciri yang kedua ialah liability terhad di mana liability rakan kongsi adalah terhad setakat modal yang dilaburkan dan tidak melibatkan harta peribadi. Seterusnya, ciri yang terakhir, hayat berterusan di mana sebarang perubahan tidak menjejaskan perniagaan. Contohnya, jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, perniagaan perkongsian tersebut tidak akan dibubarkan. Dan yang terakhir, subtopik perkongsian ini, pelajar perlulah mengetahui tanggungjawab rakan kongsi dan juga kekurangan dan kelebihan perniagaan perkongsian. Jadi, fokus cikgu hari ini adalah untuk memfokuskan bab yang mudah tetapi pelajar mampu menguasai dengan membuat nota ringkas yang sesuai.